Warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Ustaz Rasulullah Muhammad, sahabat-sahabat saudara jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita mulakan majlis kuliah duha kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun di pagi yang berkat, hujan yang curah-curah, hujan rahmat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah berkati dan rahmati pertemuan kita pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Kita bertemu di Sabtu minggu terawal awal tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita berikan kekuatan untuk kita menghadiri majlis ilmu dan kita menambahkan amal kita, insya-Allah. Dengan tidak menggunakan masa sekali bagi Ustaz untuk memulakan kuliah. Di rumah boleh ikuti melalui live Facebook Surau Al-Husna. Silakan Ustaz. Astaghfirullahal azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارض عنا يا كريم يا رحمن يا منان يا مجيب السائلين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah
kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa. Janganlah mati melainkan mati dalam keadaan mukmin dan muslim, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Imran ayat 102. Sadaqallahul azim. Makasih berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Taqiyuddin dan yang dihormati seluruh tan kuasa pengurusan Surau Al-Husna Seksyen 20 Shah Alam, dan yang dikasihi dan hormati pastinya di kalangan para jamaah yang bersama-sama di kesempatan pada pagi ini. Walaupun dalam cuaca yang agak kita tak jangka lah pada pagi ini hujan lebat di luar sana, tapi redup tu daripada pagi tadi lagi pun tak ada panas pagi ni. Apapun alhamdulillah, mudah-mudahan hujan yang sedang turun ini hujan yang penuh keberkatan insya-Allah, bukan hujan yang mendatangkan kerumitan yang membawa kepada musibah bencana. InsyaAllah jangan. Kita harap tak berlakulah musibah bencana, tapi hujan kita ini hujan yang penuh kerahmatan. Allahumma sayyiban nafi'an. Dalam satu hadis Nabi mengajar kita supaya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk hujan itu beri manfaat. Nafi'an, hujan turun membasahkan bumi, subur bumi dengan hujan yang turun. Hujan yang turun jadikan kita pun dapat makan makanan yang mudah, rezeki. Hujan yang turun jadikan bumi tenang dan bahagia, bukan kering kontang. Allahumma hawalaina wala alaina. Doa Nabi juga tu. Hujan turun, kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan hujan itu berada sekeliling kelalang kami, bukan atas kami. Kalau atas mana bencana, tenggelamkan rumah, tenggelamkan kenderaan, itu ke atas. Kita minta hawalaina, hujan sekitar kami. Kalau hujan datang lebat pun turun ke dalam bumi semula. Itu maksudnya hawalaina. Dia tuan-tuan, dalam Islam lengkap sebenarnya. Doa-doa tu memang lengkap. Nabi ajar kita macam tu. Hujan turun minta berkat, bukan musibah. Dan doa tu ada. Cuma ustaz kita lupalah ya. Kita hujan turun, lebat hujan pagi ni, saja sudah hari ni kenduri, 3 kenduri ni tak pergi ya hujan. Jadi belum kita fikir nak kenduri, belum kita fikir nak ke mana-mana, sebut dulu Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat, bukan musibah. Allahumma hawalaina wala alaina. Biar hujan sekitar kami, lebat pun dia balik ke bumi semula, dia masuk ke dalam tanah semula. Jangan atas kami, jangan jadikan kami tenggelam dalam hujan lebat. Ini semua tuan-tuan di antara benda-benda yang diajar oleh Nabi kepada kita. Jadi alhamdulillah pada pagi ini ada yang sempat sampai, ada yang mungkin tak dapat sampai dah kerana hujan. Tapi yang tahu kita ada program melalui live ini, kita dapat dengar daripada kediaman masing-masing insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan semua, alhamdulillah pada pagi ini dalam hujan yang turun, kita masih Allah rezekikan kehidupan, nyawa dan usia. Saya sekejap tadi, bukan tadilah, belum subuh tadi, sempat membelik satu buku
tulisan yang tulisan-tulisan ulama Islam lah, ulama silam, ulama lama dah meninggal, di mana ada satu perkataan yang saya tertariklah untuk berkongsi di mukadimah pada pagi ini, yaitu disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Dia bawa daripada kata-kata ulama yang lain, cuma dia tulis satu kata-kata daripada ulama sebelumnya, ulama lama. Jadi antara kata-kata menarik, terjemah sajalah sebab bersyarat panjang. Kata dalam tulisan dia kata apa? Menarik sekali, ringkas saja tapi padat insya-Allah. Dia kata manusia ini ada pilihan. Kita ada pilihan. Pilihan untuk buat baik atau buat salah, buat baik ataupun buat kesilapan, buat dosa atau maksiat. Ada pilihan. Cantik tu. Tetapi sebaik-baik manusia, orang memilih jalan kebaikan. Sebab apa? Sebab kebaikan adalah jalan ke syurga. Kata-kata ni nampak simple, tapi saya dapati kata-kata yang besar makna kepada kita. Kerana kata beliau, manusia ada pilihan nak baik atau buat salah, buruk atau benar. Betul tuan-tuan, kita ni ada pilihan. Tak nak mengaji, kita pilih. Dengar ceramah, boleh pilih. Surau ada pun tak nak mari, boleh pilih ya. Aku malas datang surau, buat apa? Kat rumah lah. Ataupun kita pilih nak datang ke surau, hujan pun redah. Hujan redah, kita bawa payung, basah pun sekejap je. Contoh, ada pilihan, ada. Jadi yang penting ialah bila ada pilihan, maknanya kita ada penentuan, baik, buruk, salah, benar. Macam menitis, ada air menitis ke ni? Ya? Tak ada? Okey, tak apalah. Jangan jatuh kepala sesudah lah ya? Macam ada air menitis. Oh tu ada dia punya ni. Ini nak kena kepada bajet ni ya? Bajet tu dia punya, itulah, lama sadat, lama ni. Okey. Jadi saya sebut tadi, belum kita baca hadis, pilihan baik, buruk, jahat, baik. Cuma kita tuan-tuan yang pilih itu, kalaulah hati kita ada iman, pilihan betul. Kalau hati iman tak ada, salah. Orang mukmin, kata ulama ni, akan pilih kebaikan, meninggal kejahatan. Dia pilih pahala, tinggal dosa. Dia pilih Allah punya keredaan, dia tinggal Allah punya kemurkaan. Jadi kita dalam hidup, kita kena tengok ke mana kita nak pergi. Saya tak nak panjang ni, nombor ringkas saja sebab kata-kata menarik. Jadi tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, kita sampai pagi ini, sampai ketika ini, saat ini, pilihan tuan-tuan tepat. Pilihan saya pun tepat insya-Allah. Ada kalangan kita yang bangun awal pagi, pukul 4 dah bangun. Saya tahu kalangan tuan-tuan ada orang yang begitu konsisten, boleh bangun awal 4 pagi, belum subuh 1 jam, sejam setengah, boleh duduk dengan berwuduk ketika semayang, berzikir, bertasbih, bertahmid, berqiyam, tahajud 2 rakaat 4 rakaat, air mata mengalir. Pilihan tuan-tuan pukul 4 dah bangun,
Pilihan tuan-tuan, ada kalangan tuan-tuan yang ke masjid berjemaah subuhnya, duduk dalam masjid, dalam surau berjemaah daripada jam 5, 6 pagi tadi sampai jam 6.30, 7 pagi. Dengar kuliah duha, kuliah ceramah subuh pula, duduk kuliah subuh pula dalam setengah jam lebih atau 40 minit, 1 jam mungkin. Pilihan tuan-tuan daripada pukul 4 tadi tak berubah. Dengan ilmu, dengan amal, dengan iman, sampai sekarang 9.20 ada lagi dalam masjid, walaupun dah balik tadi, datang semula. Tuan-tuan, kata ulama kita ini, itulah sebijak-bijak mukmin dalam sebuah kehidupan. Orang yang paling bijak. Jadi kita kena ingatlah, dalam hidup ini ada pilihan, tapi pilihlah jalan ilmu, jalan iman Islam, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, kita pagi ni lain macam ni cuaca ni. Saya kena kat suara sikit ni sebab nak suruh pendengar. Kalau tidak mungkin dengar suara tak dengar. Baik, tak apa, kita ada masa lagi, insya-Allah 10 kita berhenti. Baik, pagi ni tuan-tuan, itu selesai. Pilihan kita pilih yang baik, insya-Allah. Mudah-mudahan kekal, insya-Allah. Baik, pagi ni kita nak tengok hadis yang ke-50. 50, iaitu tajuknya menyantuni wanita. Ini tajuk ni tuan-tuan, tajuk yang Nabi pesan, terutama ketika Nabi buat ibadat haji terakhir. Dalam khutbah Nabi terakhir, Nabi pesan untuk buat baik kepada kaum wanita, buat baik kepada anak-anak perempuan, buat baik kepada kaum isteri, buat baik kepada orang-orang yang bernama wanita-wanita. Jadi kita ni wanita ni puan-puan, Nabi angkat darjah kita ni. Ada bicara khas tentang hal buat baik pada orang perempuan. Antara hadis inilah kita baca hadisnya. Hadis ke-50 pada pagi ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu, Nabi bersabda, istawsu bin nisa'i fa innal mar'ata khuliqat min dhila'i wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsu bin nisa'i. Wa fi riwayatin li muslimin wa kasruha talaquha. Maksudnya Nabi bersabda, istawsu bin nisa'i, wasiatlah dengan kebaikan terhadap kaum wanita. Wa innal marda khuliqat min dhila'i, karena kaum wanita dicipta bertulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dhila'i alahu, dan yang paling bengkok ialah pada tulang rusuk yang di atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, jika kamu mahu meluruskannya, niscaya kamu akan patahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, jika kamu biarkannya, niscaya ia akan bengkok sentiasa. Fastawsu bin nisa'i, justru hendaklah kamu berwasiat dengan kebaikan kepada kaum wanita. Wa fi riwayatin, riwayat yang lain, Muslim kata apa? Wa kasruha talaquha, memecahkannya bermaksud menceraikannya. Tuan-tuan sekalian, hadis ni ustaz ya, dia ada berkaitan hukum, berkait dengan soal peringatan dari Nabi SAW. Saya nak bawa dulu cerita ini. Hari ini mungkin tak selesai untuk minggu ini, bersambung akan datang, saya rasa lah, sebab dalam kotak dengan saya ada banyak benda tersentuh. Yang pertama sekali, Nabi SAW disebut oleh sahabat baginda
orang yang paling menghormati kaum wanita. Nabi kita Muhammad, sahabat kata orang paling arhamun nas lil mar'ati. Itu disebut siapa? Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu. Tak ada orang semacam Nabi yang paling hormati seorang perempuan. Contoh tuan-tuan, kita panggil tak kalau seorang kita ni panggil tak, kalau ada seorang hamba Allah di luar rumah kita ke depan rumah kita, lalu seorang wanita, dia seorang wanita bukan Islam, katalah Buddha, seorang wanita Buddha, umur dah 70, berjalan keadaan mungkin slow perlahan, contohnya kita panggil dia mak, panggil tak mak kat dia? Mak apa, dia bukan Islam, wanita Buddha Kristian contohnya, kita panggil aunty lah, aunty tu okey lah tu kan. Kita dah panggil tak wahai mak contohnya? Ustaz pelik ni ustaz. Tak, begini Nabi SAW ni cerita, belum masuk cerita Nabi ni orang paling hormati wanita. Seorang perempuan yang Yahudi melawan Islam di Madinah. Perempuan ni berniaga di Basra, dia berniaga pula bukan bersama, dia berniaga jalan lah. Kalau kita sekarang jual sayur, kalau Kelantan tu ustaz, dia duduk tepi jalan tu, sayur dia buka, ada terung, ada kacang bendi, ada sayur, duduk orang tua. Nabi datang pada orang tua Yahudi ni sebab masa tu diriwayatkan perempuan tu sedang siap barang nak balik, dah gelap petang nak balik. Nabi datang, Nabi kata apa? Ya ummah. Ya ummah ni tuan-tuan, terjemahnya wahai si ibu. Nabi gambarkan orang tu macam ibu dia, walaupun dia Kristian, dia Yahudi, tapi kerana dia seorang wanita yang dah berumur, Nabi timbul kesian. Dia lah dah orang tua, berniaga lagi, siapkan barang, dah gelap, hari dah gelap. Nabi kesian, dah datang Nabi nak tolong. Nabi kata apa? Ya ummah, a'usaiduki, boleh tolong dah? Allahu Akbar. Allahumma sayyiban nafi'an, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya upaya, kekuatan, kuasa melainkan kuasa-Mu ya Allah. Tak ada daya upaya dan kuasa melainkan kuasa-Mu ya Allah. Ini semua Allah punya ketentuan dan tuman yang kita dengar, baik kilat memancar, goroh di langit, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu semua kuasa Allah, bukan kuasa manusia. Kuasa Allah bukan kuasa manusia. Baik, ni saya sebut tuan-tuan nak rakamkan Nabi orang yang paling hormati seorang wanita sekalipun bukan Islam. Jadi ceritanya, perempuan tadi sibuk nak kemas barang, pergi Nabi kat dia, ya ummah, wahai ibu. Dia panggil ummah. Ummah bahasa Arab ummi, ummun. Bahasa tuan-tuan bukan kecil tu, ada satu tanda perasaan sayang daripada seorang wanita yang Nabi anggap macam maknya agaknya. Nabi tinggal mak dia. Ceritanya panjang. Nabi tolong bantu kemaskan barang. Kemudian Nabi tanya, ibu tinggal di mana? Perempuan Yahudi kata, aku tinggal di hujung kampung sana. Maknanya daripada Madinah tu agak jauh perjalanan, menunggang kaldai. Bukan kuda kaldai, bukan unta kaldai. Saya ingat saya cerita kat sini pada tuan-tuan, pernah cerita kat sini. Sehingga perempuan tu ketika duduk berjalan tu, Nabi tarik kaldai, di atas kaldai dengan barang, dia mula mengumpat kan. Dia mencela, dia kata apa? Engkau ni orang bagus, tak macam Muhammad ni jahat.
bawa ajaran baru, datang ke Madinah, ajar orang pada agama. Engkau ni orang baik. Dia tak tahu yang Nabi itu Muhammad, itu Nabi Muhammadnya. Sampailah kepada rumah dia. Saya dah cerita ni, saya ingat cerita kepada tuan-tuan. Sampailah ke rumah dia, Nabi letakkan barang, siapkan barang. Nabi kata, oh ibu, saya dah selesai, tolong ibu. Nabi masa dicela, Nabi tak kata apa. Nabi diam, tak bercakap. Nabi diam membantu. Sampailah selesai barang, sudah selesai, Nabi kata nak balik. Lalu kata Nabi, wahai ibu, yang kau sebutkan tadi, engkau cerita tak orang lelaki bagi-bagian, akulah Muhammad. Akulah Muhammad. Perempuan tu beriman, tuan-tuan. Syahadah dia. Itu cerita sebut dah. Syahadah dia, tuan-tuan. Kesan akhlak Nabi, kesan perangai Nabi yang begitu indah, menarik, bahkan dipanggil ibu tadi, ada kesan. Perempuan tu beriman. Kemudian Yahudi, riwayat ada macam sebut. Tuan-tuan sekalian, nak cerita ialah Nabi guna perkataan ya ummah. Saya tak tahulah nak kata apa. Kita hari ni kalau jumpa dengan orang-orang tua yang bukan mak kita tapi dia orang Islam juga, yang tadi tak apalah, yang Buddha tu saya sebut tadi contoh, lagilah tak terasa, lagilah terasa jauh. Ni kalau ada ibu-ibu kita yang dah berumur 80, jumpa di pasar, di kedai, nampak letih, bukan mak kita, berani tak satu orang pergi, mak apa khabar mak? Pergi dah agaknya, mak apa khabar, saya sakit ke, nampak tak sihat? Ada sebut macam tu. Payah tuan-tuan, ya. Nanti isteri sebelah, mak mana pula ni bang? Sudah. Itulah panggil mak tu, isteri belakang, bang, mak mana pula ni? Sudah kita. Tak berani tak kita nak sebut bahasa melambangkan kita hormati seorang tua ini. Bukan mak kita, tapi kita ambil kehormatan. Mak apa khabar, sakit ke tu, ni duit saya bagi sikit boleh tak? Makan. Kita tak sebut, saya tak sebut. Maka kita kata makcik lah, itu okey dah tu, ya. Tapi kata-kata tadi Nabi ya ummah kepada perempuan Yahudi. Tuan-tuan sekalian, ini santunan Nabi kepada orang perempuan. Sampai bukan setakat orang dewasa dah tua, perempuan Yahudi, santun Nabi ini kepada anak kecil perempuan yang ayah telah meninggal syahid dalam medan perang pun berlaku. Riwayat banyak dalam hal Nabi anak yatim. Ada riwayat daripada Muslim, Bukhari sebut, dalam hadis Bukhari Muslim sebut, satu pagi ketika mana raya diraikan dan orang sedang bertakbir, raya Aidul Fitri, keluar rumah Nabi nak pergi solat, keluar saja nampak anak yatim sedang menangis. Tengok anak yatim sedang berisak-isak menangis, terisak menangis, anak budak anak yatim perempuan. Kata dua orang, tapi yang penting lah salah seorang perempuan, anak yatim. Lalu tanya Nabi, kenapa ni? Anak perempuan yatim sebut, ayah saya tak ada, mak saya dah kahwin lain, ayah saya mati syahid. Hari ni raya kan, orang lain ada ayah, saya tak ada ayah, orang lain gembira, saya tak gembira. Nabi bila dengar macam tu, Nabi peluk anak yatim tadi. Nabi kata, akulah ayah kamu, Aisyah ibu kamu. Tuan-tuan, ya. Jiwa Nabi hidup segar. Dia tengah dengan perempuan, anak perempuan mengadu yang ayah tak ada mati syahid, mak je tak kahwin lain, dia tak ada tempat bergantung, duduk dengan atuk dia. Hari ni raya, orang sedang seronok, ada ayah, dia tak ada. Nabi kata apa? Aku ayah kamu, Aisyah ibu kamu. Dia peluk anak kecil tadi. Dah kapan saya kasih? Timbul hadis Nabi sebut apa? Ana wa kafilul yatim hakadha fil jannati. Aku dan siapa saja yang bela anak yatim dalam syurga bersama, insya-Allah. Ada datang hadis tu. Ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Aku dan siapa saja yang bela anak yatim, tolong anak yatim, dalam syurga akan bersama-sama. Nabi kata macam ni, rapat akan dapat syurga bersama aku pada hari akhirat nanti.
santunan Nabi. Lepas hari ini tuan-tuan, bila saya baca hadis saya menangis bukan apa sebab Nabi meletakkan harga bagi orang perempuan, ibu kita ke, kakak kita ke, hatta bukan kakak kita, orang luar daripada keluarga kita, atas nama orang perempuan. Lepas tu hari ini kalau ada kes jenayah sosial, kita tak faham lah. Kalau orang boleh sampai pukul, terajam, balon orang perempuan, nama ibu dia ke, anak perempuan ke, sampai tahap dia balon sampai mati, patah contohnya, kita tak faham hati mana yang ada jiwa orang itu, hati yang dah keras membatu ke. Sedangkan orang perempuan ini ada hak dalam Islam untuk diberi kebaikan dan kebajikan, diselamatkan, dijagai. Dalam Islam tuan-tuan, selama sampai kiamat, orang Islam, orang perempuan perlu diberi hak untuk dijaga. Batulah kita, orang lelaki, contoh lelaki. Ini saya sebut ini secara mukadimah ni tuan-tuan. Sebab saya kata hari ni dua ceramah berhabis ni. Dua ceramah akan datang, kita sambung lagi. Sebab ada panjang ceritanya. Batu dalam hubungan kita dengan orang perempuan. Tuan-tuan katalah anak lelaki. Tuan-tuan anak lelaki. Katalah Zakir lah katakan. Zakir, contoh Zakir. Zakir betul tak? Kata kau nama lain, dah tukar nama dah pula ya. Nama Zakir lagi, kau tukar nama ya. Zakir, anak lelaki. Dia ada isteri, ada mak yang perempuan lah, mestilah. Ada ibu yang masih hidup, ada isteri, ya, ada keluarga. Dalam Islam tetap Zakir berkewajipan untuk beri hak kepada mak dia. Katalah takdirnya ayahnya tak ada, tinggal mak dia. Zakir lelaki, yang lain anak adik perempuan dia belaka. Zakir ada isteri, ya, hak pada isteri ada, tetapi mak tetap juga dia kena utamakan. Baik isteri pun tak boleh larang. Bang, contoh Zakir tak boleh larang kalau tak betul pun tak betul segala ceritalah. Isteri tak boleh kata, bang, apa abang nak beri lebih pada mak tu, pada dia lah. Tak boleh isteri kata macam tu. Isteri kena ada adab, kena beri penghormatan. Abang, mak abang masih ada, abang beri hak pada dia. Nak jaga ke, nak utama ke, nak apa, kena beri hak. Sepatut macam tu. Dia tak boleh menghalang. Dan Zakir kena faham amanah dia dengan mak tetap kekal sampai mak tu meninggal dunia. Kalau mak tak ada orang jaga, Zakir kena jaga. Mak tak ada orang tak boleh bagi rawatan, Zakir usaha kena bagi rawatan kalau mak sakit. Sebab itulah maka hal ini hukum dia kena dipegang. Hari ini kalau ada anak lelaki yang abaikan hak kepada mak, anak lelaki tak peduli mak dia yang sakit tenat, yang tak boleh berjalan, tak boleh nak makan dengan mudah, dia biarkan, ingat, anda telah cipta satu kesalahan besar dalam hidup. Anak lelaki aula untuk mendekati mak ataupun ayah yang uzur. Ini hukum dalam Islam. Soal macam mana itu, soal cara tu lain lah. Kadang-kadang isu rumah tangga ini kerana kita mungkin duit tak banyak, kerja tak besar, tapi yang tu fikirkan. Tapi kewajipan untuk dekati mak tetap ada kepada si anak laki-laki, khasnya anak laki-laki yang tua, yang abang dan seumpamanya. Ini hukum tuan-tuan, kena bincang, kena pandailah. Jadi nak cerita tuan-tuan semua, bagaimana dalam hidup kita ini hak seorang perempuan kena diutamakan, kena diberikan. Yang ketiga, bila sebut tentang hak orang perempuan ini, dia bukan setakat hak dari sudut makan minum, hak ilmu, hak mendidik dan membina. Satu juga benda besar dari Islam. Ini sebab hadir hukum juga ni. Dia percaya hukum dan sosial masyarakat. Bila Nabi sebut
wasiatlah kebaikan untuk orang perempuan, dengan makna kalau perempuan itu merupakan anak kita, anak perempuan kita, seorang, dua, tiga, empat, hak ayah bukan bagi makan saja. Hak ayah beri ilmu, beri nasihat, beri iman, beri bimbingan, beri teguran, beri peringatan. Dia tak boleh ambil sikap pada pandai dia lah, nak buat apa, nak jadi orang baik, tak boleh. Anda seorang ayah dan suami berhak untuk didik, membina, mengajar, memberitahu anak perempuan bahkan isteri anda dengan kebaikan. Kalau ayah, anak. Kalau suami, isteri. Tuan, itulah kita laki-laki ni, ustaz ya, bebanan berat sebenarnya. Bebanan cari harta satu hal, bebanan bagi makan satu hal, bebanan sediakan rumah tangga satu hal, bebanan untuk selamatkan perempuan, anak dan sekitar pun satu hal. Jalan lelaki bukan mudah sebenarnya. Bukan mudah. Ada di sana amanah yang kita sedang pikul. Sebab orang perempuan adalah merupakan hati jantung bagi laki-laki. Bila dia ada anak, bila ada isteri, bila ada ibu, jantung hati kita. Itu antara perkara yang saya nak sentuh daripada mukadimah hadis ni. Mukadimah baru ni, tak berjadi lagi tu. Sebab ada dua ceramah ni, tak habis satu ni tuan-tuan. Baik, seterusnya hadis ni, kata para ulama hadis, ini disebutkan dalam beberapa tulisan, beberapa ucapan, beberapa catatan para ulama. Nabi SAW sebut ketika sedang wukuf di Arafah, ketika wukuf di Arafah, iaitu haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun ke-10 hijrah Nabi ke Madinah. Nabi cakap di padang Arafah. Di antara isu Nabi sebut Arafah tentang ilmu, tentang amalan, tentang isu iman, isu taqwa, isu jual beli, isu keluarga, termasuk isu perempuan. Bakal kita boleh buka balik khutbah Nabi di Arafah. Dia mudah ya. Sekarang kalau nak tengok khutbah Nabi Arafah ni, tuan-tuan sekalian, siapa yang ada komputer, siapa yang ada phone tu, pergi je kepada, tulis kat situ, apa dia tulisnya, tulis khutbah Nabi di Arafah, khutbah wada' atau khutbah terakhir Nabi di Arafah. Keluar secara penuh terjemahan dalam bahasa Melayu, bahasa Arab, boleh tengok. Dan biasanya itu betul, bukan benda yang tak betul, terjemah betul, dan yang Arab pun betul. Boleh kita dapat tengok. Saya tekan sekarang dalam iPad saya, keluar dah khutbah haji wada' Nabi SAW, bentuk PDF. Dalam hal ini, dalam khutbah Nabi ini panjang tu, Nabi sebut tentang apa? Tentang soal keimanan, tentang bab solat, tentang bab zakat, tentang bab haji, tentang bab amal, tentang bab ilmu. Termasuklah Nabi kait dengan soal orang perempuan khas. Jadi kata para ulama, menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW seolah Nabi nak wafat ni, belum Nabi wafat, aku nak pesan pada satu pesan besar. Lepas aku dah ada dah, aku akan wafat, mati dah. Pesan akhir aku ialah hak orang perempuan kena jaga, kena selesaikan. Lakukanlah buat mereka itu hak-hak mereka, dalam keadaan diberikan hak untuk mereka hidup dengan bahagian macam-macam. Ada dalam bacaan khutbah Nabi, khutbah terakhir. Boleh baca saja. Siapa nak tengok bahasa Arab pun ada, nak tengok bahasa Melayu pun ada. Ya, boleh, tak ada masalah. Yang Arab pun ada, yang Melayu pun ada. Saya taklah nak baca, tapi nak cerita tuan-tuan semua bagaimana
Nabi berpesan kepada, ini ada yang cantik ni, ada yang diberi suntikan cantik, gambar dengan gambar cantiknya, khutbah Nabi yang terakhir dalam iPad, dalam phone boleh tengok. Wahai manusia, kata Nabi SAW, untuk berikan hak kepada orang perempuan, isteri-isteri kamu dan seumpamanya. Enak perempuan kamu baik. Jadi kata para ulama, Nabi SAW sebut di padang Arafah sebab Nabi nak tinggalkan kita, supaya umat akhir zaman sentiasa berhati-hati, jangan menyaksa, jangan zalimi, jangan melakukan perkara tak elok kepada kaum perempuan atas nama anak perempuan kamu, kakak kamu, adik perempuan kamu, hatta ibu kamu, bahkan semua orang perempuan yang bernama perempuan. Tuan-tuan sekalian, saya sebut panjang bukan apa ni, sebab saya nak ajak yang hadir pada pagi ni, bahkan menonton live kita ni, kalau kita pernah ada kesilapan, kesalahan, dosa kepada kaum wanita yang kita mungkin saksa perasaannya, saksa jiwa raganya, saksa tu badannya dengan pukulan, dengan benda-benda yang mencedera, mencacatkannya, bahkan kita cacat emosinya terganggu kerana kita, atas nama buruknya akhlak kita kepada mereka. Saya ajak tuan-tuan, atas nama hadis ini, tolong mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampun kepada Allah kita minta. Kalaulah ada di kalangan kita yang selama hidup kita tercacatkan perasaan seorang anak perempuan, isteri kita, kakak kita, ibu kita sendiri, mungkin dengan cara yang pelbagai, kata-kata yang buruk, nista, dusta, perkecilkan, tohmah, termasuklah dengan hal-hal yang mencederakan, tendang, terajang, pukul, balon, palu, tolak, umpamanya. Saya kata kepada diri saya, tuan-tuan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa saya kata demikian? Sebab tak ada hak kita nak berlaku zaliman demikian. Tak ada hak. Apalagi kalau dalam hubungan rumah tangga atau suami isteri. Tidakkah kita hubungan rumah tangga ini kita dah bina atas nama Allah Azza wa Jalla? Ini saya sebut tuan sebab ada pengalaman peribadi saya dengan beberapa jemaah yang mengadu. Saya ustaz kena pukul, saya ustaz kena terajang, dan pukul terajang saya dah ke hospital, bukan sehari dua hari, berminggu ke hospital, patah, sakit, cedera. Ada tuan-tuan, ada. Bukan kesalahan besar mana pun, tapi kerana panas baran, tak sabar, akan bertindak kasar. Cuba kita renung balik. Saya sebut ini sebab kita, bila kita berkahwin, kita bercakap atas nama Allah, aku terima nikahnya atas nama Tuhan. Makna kita berjanji untuk mengharmonikan hidup seorang isteri dengan sayang kasih, bukan benci, dengan cinta, bukan marah, dengan perasaan seronok, bukan perasaan yang sebaliknya. Tiba-tiba saat kita dah angkat nikah dengan penuh sayang kasih dan kita hormati isteri kita sebagai seorang isteri, tiba-tiba satu hari dia jadi sasaran kita untuk tumbuk, pukul, terajang, tak pukul, terajang, kata-kata yang menyaksa batin, kata-kata yang menyaksa jiwa, kata-kata yang melukakan perasaan dalamannya. Layak kata layak macam tu. Al-Ustaz dia buat salah. Ya, ada pun kesalahan siapa pun kita, tak ada siapa yang tak buat salah dan silap, baik laki-laki baik perempuan. Tapi kalau kita berhujah kerana dibuat silap, ustaz saya tergeram, saya tak boleh. Awak tak pernah silap, awak suami tak pernah buat silap, tak pernah buat kesalahan. Jangan bohong. Betullah kesabaran itu
adalah kunci kepada segala-galanya. Ingat balik. Tuan-tuan minta maaf, saya panjang sini, saya tidak nak benda berlaku dalam hubungan kita dengan keluarga. Kita mungkin rasa, tak ada apa ustaz, pukul-pukul pun pukul sayang. Sayang apa kalau dah cedera? Pukul untuk mengajar. Jawab apa kalau dah patah tangan? Saya pukul bukan apa sedang ajar dia. Ajar apa kalau jiwanya dah parah, hatinya dah sakit. Bukan sakit sehari dua hari, bertahun-tahun. Semua itu alasan kita, tuan-tuan. Alasan orang tak cerdik. Sebab kita nak berkeluar ke dalam kediaman kita. Bang, anak kita pun sama. Kalau ada anak kita, kalau ada anak kita yang nampak ke arah tu, kena bagi awal. Abang long ke alang ke apa ni, ke abang long, abangah ke, mama tak suka, ayah tak suka. Pukul isteri, kenapa abang long pukul, abang long pukul? Mama tak ajar macam tu, ayah tak. Contohnya, beritahu tuan-tuan, itu hak kita. Saya sebut kenapa? Sebab kita terima akad nikah dengan harmoni. Tangan kita dijabat oleh Tok Imam masa kita menikah dahulu. Kalau dijabat lah, tak jabat pun jadi juga nikah tu. Tapi soalan kita jabat Tok Imam, kita terima akad nikah dengan penuh hemah, penuh keinsafan. Aku terima nikahnya dengan tangan ini. Tangan sepatutnya harmonikan keadaan dengan belayan sayang kasih, bukan dengan tumbukan yang padu saya mencet-cet. Itu antara minta maaf lah. Sebab kalau ikut angka kepada, saya tak ada angka resmi, tapi saya buat catatan di sini. Ikut kepada laporan kecederaan kerana kes rumah tangga ini, sama cedera dari sudut fizikal ke cedera hati, jangan cakap dia tak nampak. Cedera fizikal, patah tangan sampai tahap muka pecah dan seumpamanya, dalam laporan Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Wanita, angkanya makin bertambah-tambah tahun ke tahun, peratusannya. Yang lebih duka cita, keluarga orang Islam. Keluarga orang Islam, keluarga orang Islam, Melayu Islam. Report polis yang sampai mengikut laporan, saya tak ada angka tetap, tapi mengikut bancian yang ada, meningkat, bukan makin menurun tahun ke tahun. Dalam kes memukul isteri, dalam kes menyaksa isteri secara fizikal, yang cakap jangan cakap lah, banyak lah. Tapi pukulan yang bersifat balon, bersifat memukul sampai cera, meningkat dari tahun ke tahun. Allahu Akbar. Suatu hadis datang untuk pertahankan wanita dengan sayang kasih, dengan penuh keinsafan. Sang suami, sang ayah kepada anak-anak perempuan, sang suami kepada isteri, sang anak kepada anak ibunya ataupun ibu perempuan, ibunya. Tuan-tuan sekalian, saya nampak macam tak berganjak pada hadis. Sebab apa ni? Muqaddimah ni penting. Tadi sebut tuan-tuan, tak ada orang paling merahmati seorang perempuan. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Nabi contoh begitu kepada kita, sehingga seorang perempuan Yahudi dipanggil ibu, bukan ibu kandung, tapi penghormatan secara perasaan, Nabi jaga. Apalagi seorang anak kecil perempuan yang ayah kehilangan, yang kehilangan ayah, Nabi kata, sekarang kamu adalah ayah kamu aku, ibu kamu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Tengok tuan-tuan, nak kata apa lagi tentang akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. So tak ada sejarah dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi telah mencacatkan seorang wanita dan perasaan wanita, ataupun Nabi telah lakukan kezaliman. Tak ada. Yang ada Nabi sebut bagi istausu bin nisa'i. Hadis yang lain Nabi sebut tambah satu lagi, istausu bin nisa'i khairan. Ini hadis daripada Imam Bukhari yang sebut dalam hadis-hadis wada'. Nabi tambah sikit lagi, istausu bin nisa'i khairan, berlaku baik orang perempuan kebaikan. Khairan ada, di sini tak ada. Tapi maksudnya ialah buatlah baik. Baik tuan-tuan sekalian. Kemudian sikit lagi, bila sebut hal Nabi SAW muliakan perempuan, Nabi mengangkat darjah orang perempuan,
timbul satu soalan yang kita kena tanya diri masing-masing. Kenapa Nabi angkat seorang perempuan ini? Apa hak untuk diangkat? Sampai Nabi kata buat baik orang perempuan, anak perempuan kamu ke, isteri kamu ke, atau ibu kamu. Kenapa? Sebab dalam tabiat beragama, tolong buat catat kalau boleh, tulis kat situ. Dalam tabiat beragama, orang perempuan adalah orang yang mesti diberi perlindungan. Betullah bab nafkah. Nafkah, siapa berkewajipan? Suami. Ayah, bukan anak perempuan. Katalah sebagai contoh, isteri kita bergaji besar, sebulan dekat 20,000. Contoh, isteri kita gaji sebulan RM 20,000, jawatannya sekian-sekian, bergaji 20,000 sebulan. Isteri kita suami, gaji kita RM 8,000, maknanya lebih rendah jauh daripada isteri kita. Tetap urusan nafkah wajib atas suami. Soal makan, minum, pakaian, isteri, tempat tinggal isteri. Sekalipun isteri bergaji 20,000 sebulan, ada driver pula tu, suami gaji rendah. Dalam Islam tetap hal nafkah, babaikan soal harta, makan, minum, pakaian, rumah kediaman, tempat tinggal, suami kena selesaikan. Tak boleh suami kata, abang gaji sikit, kau gaji sampai 5 kali, kau lah kena bayar tu, bayar ni, bayar rumah, bayar kenderaan, sediakan roti untuk abang makan. Tak. Kekal sebila-bila kewajipan itu hak suami. Nafkah. Soal isteri nak tambah, nak tolong, itu hak dia. Kalau dia kata tak apalah, saya pun nak bayar juga kenderaan tu saya bayarlah, abang bayar elektrik contoh rumah, itu hak dia dari sudut dia punya keinginan saja. Nak larang tak payahlah, tapi minta tak boleh. Kalau dia kata nak tolong, itu adalah kebaikan dia, pahala bagi dia. Jadi ini penting tuan-tuan. Sebab itulah dalam hal ini saya sebut tadi, kenapa Nabi angkat? Sebab orang perempuan tetap di bawah tadbiran laki-laki. Dalam hubungan suami isteri, anak dengan ayah pula, lagilah begitu, lagilah aula. Seorang ayah dengan anak perempuannya, daripada sudut pakaian, jagaan, dari sudut makan minum, kerja rumah tangga, wajib selesaikan. Dia tak boleh biarkan anak perempuannya cari nafkah untuk keluarga. Kau dah umur 12 kan, keluar cari duit, ayah nak duit juga, tu tak boleh macam tu. Selagi anak itu belum akil balik dan belum berkahwin, kita wajib jaga dia dengan jagaan yang rapi, lengkap, makan, minum, pakai dan kediaman. Tuan-tuan sekalian, ini benda-benda ni agama susun. Saya sebut ini, agama ni cantik sangat dah. Susunannya telah sempurna, hak-haknya, bagaimana prosesnya, bagaimana didikannya. Tapi bila agama tak diamali, maka datanglah masalah tadi. Berkasar, bertindak melebihi hak, berlakunya keadaan-keadaan yang menyaksa batin orang perempuan dengan kata minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Ada setengah ulama kata, ini saya baca dalam satu tulisan Sabah, Haji Said Ibrahim, dia bukan Mufti Sabah, dia ada karang kitab tentang keluarga. Catatan dia, kita kata apa? Dia kata kalau ada seorang suami, ini bercakap hal keluarga dalam bab fatwa, dia kata kalau ada seorang suami pernah pukul, dera, pernah terajak, abang hilang ingatan, masa gila, tak menentu, gila, hilang ingatan, masa itulah bang telah buat silap, minta maaf. Sekalipun kita rasa nak minta maaf tu payah, dah. Kata Syekh Ibrahim dalam fatwanya, dalam kitabnya, dia kata apa? Wajib minta maaf. Kerana
di hospital. Contohnya dulu kena minta rendahkan perasaan kita, rendahkan martabat angkuh kita tu, ego tu, sebab kita buat salah. Kalau tidak, kata Haji Syekh Ibrahim dalam bukunya, dia kata apa, kalau tidak, berkekalan kita dengan dosa sekalipun kita dah buat kebaikan untuk istighfar. Kalau sampai kita dah berubah totally. Dulu masa pukul memang tak mengaji agama, kuliah maghrib, masa terajang tak pernah dengar ceramah Ustaz Taqiyuddin contohnya. Contoh Ustaz ya. Sekarang ni dah mai ke masjid tiap malam, dengar ceramah, dah berubah tu. Alhamdulillah lah, kita maafkanlah dosa yang lama tu. Tapi yang penting tuan-tuan sekalian, apa yang sebutkan, kenapa Nabi angkat? Sebab dalam kitab Syekh Dr. Zulkifli Al-Bakri Al-Fadhil Tuzul ni, dia sebut tentang 2-3 benda yang saya nak kupas nanti. Contohnya hikmah dalam nikah ni, contoh ada 5 ni, ada 6 disebut di situ, insya-Allah. Sebab kita ni tuan-tuan, kita tidak akan dapat memahami, merasai harga seorang perempuan sebagai isteri, hatta anak sekalipun seorang perempuan, kecuali kita faham balik apa tujuan kita menikah. Gamak tuan-tuan, sebab tangan ini ada nilai kehormatan. Ini ada tangan, ini kehormatan diri yang kita kena jaga, dengan belayan bukan pukulan, dengan cinta bukan dengan kata-kata yang nista. Wallahu alam. Tuan-tuan sekalian, hujan masih lagi turun, tapi dah mungkin kurang sikit daripada tadi. Alhamdulillah, sepanjang sejam, baik ibu kita, isteri kita, anak-anak perempuan kita, kita jagalah mereka sebaik-baik jagaan, insya-Allah. Dan perempuan pula, berilah buat sang ibu, sang suami, sang ayah anda dengan cinta sayang kasih yang sebenar-benarnya. Mudah bertaulah kedua-duanya dalam suasana sayang kasih menebal. Tak ada derakian, tak ada kata-kata yang buruk, tak ada nak banyak ketakut. Kita nampak zalim tu kadang-kadang pada sudut pukul sampai pecah, sampai berdarah. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, seksa orang perempuan kerana kata-kata. Apalagi jagalah fizikal, jangan cacatkan, adalah merupakan kecintaan yang kita kena sayang sepenuh-penuhnya. Kalau anda tak dicacatkan, jangan cacatkan mereka. Kalau anda tak benar isteri anda disakiti, jangan sakiti diri anda sendiri. Mudah-mudahan sampailah apa yang kita nak sampai pada ini dalam tajuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ardha 'anna ya karim. Allahumma